Okey. Mari kita tengok. Ini nombor 4 kan? Cikgu, Yes. Nadia cakap dia nak restart dia punya komputer. Okey, tak apa. Itulah cikgu rasa dia ada problem sikit. Cikgu rakam. Tak apa, kamu cakap kat dia cikgu rakam. Okay. Okey, Safiah. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi sejenis minuman. Ni kamu tengok dia bagi kamu maklumat apa. Tahun 2013, lepas tu dia kata 2011 tu sama dengan 100, lepas tu dia tulis 150. Maksudnya dia bagi apa ni? Apa yang dia bagi? Mana Safiah? Ada ke Safiah? Cepat. Dia bagi apa tu, bagi tak cikgu, indeks ke? Dia bagi indeks kan 150 tu. Dia bagi indeks berasaskan apa? Siapa berasaskan apa? 2013 berasaskan 2011. Betul. Jadi kalau dia tulis 2011 tu 100, maksud tu tahun asas kamu. Betul. 2013, 2011, 150. Tu. Jadi nombor 2 tu dia bagi indeks apa? 2019 berasaskan 2011. 2011. Jadi yang ni dapat 225. Lepas tu dia kata P. P ni yang dia nak lah. 2019 berasaskan 2013 kan? 2013. Okey, jadi yang ni P. Macam nak cek P? Kita kena buat apa? Ni kucing kamu ke tu? Okey. Tak. Okey, macam nak cek P? Kita kena buat petua rantai kita. Kita kena darab apa dengan apa? Mari kita tulis dulu. P ni yang kita nak cari kan? Jadi 2019 over 2013. Okey. Jadi dia sama dengan, macam mana kita nak dapat 2019 tu kat atas? Kita kena letak siapa dulu? 2000. Siapa kena duduk? 2013. 2013. Kamu nak 2013 duduk atas ke? 2019. Jadi kita nak 2019 per 2011 tu dulu kan? Kita tulis dulu yang sama kat atas. Okey, macam mana siapa yang kita kena hilangkan? 2011. Jadi kalau 2011 tu kita nak hilangkan, kita kena buat apa? Kita kena letak dekat atas ke kat bawah? Dekat atas. Jadi 2011, lepas tu jadi kat bawah akan jadi berapa? 2019. Tengok yang 2013. 2013. Okey, kita masukkan nombor Safiah. Okey, yang 2019 per 2011 ni kita nak masukkan dia macam mana? 225. Lepas tu? Darab dengan? 150. 150 tu duduk atas ke bawah? Kamu kena songsangkan tak? Ya. Ya, okey. Jadi satu kat atas lah. Satu, lepas tu 150 dekat Bawah. Jadi kalau kita buat ni, kita akan dapat nilai indeks kita betul ke, kita dapat terus ke tidak? Cuba Safiah kira. 225 kiranya sekarang ni bahagi dengan 150 kan? 1.5. Jadi macam nak jadikan dia darab 100. Jadi kita kena darab dengan 100. Jadi berapa jawapan P kamu? 150. Pandai. Senang sajalah. Okey. Sebenarnya soalan indeks ni paling susah level dia, kamu kena buat ketua rantai ni lah. Jadi senang. Okey. Mari kita tengok nombor 5. Izzah. Kita cikgu nak buat macam mana? Izzah. Ada tak Izzah dalam ni? Ke dia dah terkeluar? Mana Izzah? Tak adalah, dia dah keluar. Jadi cikgu bagi kat orang lain. Cikgu bagi kat, siapa tak kena lagi? Fakihah. Boleh Fakihah?
Boleh cikgu. Okey. Cikgu bacakan dulu soalan anda. Indeks pengeluaran perindustrian pembuatan gula pada tahun 2011 dan 2012 berasaskan tahun 2010 masing-masing adalah 101.4 dan 95.8. Hitung indeks pengeluaran perindustrian pembuatan gula 2012 berasaskan 2011. Okey, jadi kita keluarkan semua maklumat indeks yang dibagi. Yang pertama dia bagi indeks apa? 2011 berasaskan 2010. 2011 berasaskan 2010, betul. Berapa nilai dia? 101.4. Okey, lepas tu dia bagi kamu indeks apa lagi? 2012 berasaskan 2010. 2010, yang ni berapa? 95.8. Okey, jadi yang disuruh cari tu apa? 2012 berasaskan 2011. Okey. Okay, jadi kita kena darab siapa dengan siapa? 2012 berasaskan 2010. Darab 2010 per 2011. Okay, sebab kita nak cancelkan 2010 tu kan? Okey, kita masukkan nombor kat dia. Jadi macam tu. Yang ni masuk macam mana? Nak masukkan nombor, Fakiah. 95.8 Darab dengan? darab 110.4 per 1. Terbalik ke? Kamu cakap terbalik ke? Kena terbalikkan tak 101.4 tu? Kena. Jadi 1 kat atas lah. 1 per 110.4. 101.4 macam tu? Okey, lepas tu kita kena darab? Rata. Okey, jadi berapa jawapan dia dapat? Dapat apa? Ya. $94.47. Betul, 94.47. Okey, habis dah latihan ni. Semua faham ke? Cikgu. Ya. Yang soalan 2 tadi. Ya. Macam ni kita tahu peratus dia bertambah. Oh, sekejap. Faham. Kita tengok nombor 2. Nombor 2. Jadi macam ni Amirah. Kalau kata yang tahun asas tu kita anggap 100%. Jadi bila kita buat 2017 berdasarkan 2014, bila kita dapat nombor besar daripada 100 tu maksudnya harga dia dah meningkat ataupun kuantiti tu dah bertambah. Faham? Jadi sebab kita bandingkan dia dengan 100%, jadi maksudnya bila dia jadi 112.72, ada peningkatan sebanyak 12.72%. Boleh? Maksudnya tolak dengan 100 lah. Tolak dengan 100. Jadi kalau kata yang atas ni 82 maknanya ada penurunan kan? Maknanya daripada tahun 2017 ni banding dengan 2015 ada penurunan, kita tolak dengan 100 jugalah sebanyak 12.something% tadi kan? Macam tu lah, boleh faham? Faham. Faham lah. Cikgu. Cikgu, Ya? maksud ayat dia yang bawah tu nak tulis macam mana? Tulis ayat bawah tu macam tu lah, bila dia suruh kamu tafsir kan, kamu tulis macam yang nombor 1 ni kamu kena tulis penurunan bilangan kenderaan komersial. Kamu tengok apa yang dia minta tu kat sini, jualan kenderaan komersial tu kan. Jadi penurunan penjualan kenderaan komersial tu berkurang sebanyak 17.80 daripada tahun 2017 berbanding tahun 2015. Kamu cakap kamu banding lah. Faham tak? Jadi kalau kata nombor 2 tu ada peningkatan 12.72 kan. Lepas tu yang tu dia cakap pasal perbelanjaan isi rumah tu kan. Jadi perbelanjaan bulanan isi rumah daripada tahun 2017 meningkat sebanyak 12.72 berbanding tahun 2014. Kamu nyatakan je lah macam biasa. Apa benda maklumat yang kamu faham daripada indeks yang kamu dapat tu. Dapat ke? Boleh ke? Dapat lah? Okey.
Kita cakap je dia menurun ke dia meningkat berapa peratus daripada tahun apa banding dengan tahun apa. Yang tu maklumat yang dia minta. Okey, mari kita tengok soalannya penyelesaian masalah nah. Okey. Contoh 4 ni. Okay. Menurut perangkaan dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, jumlah pelawat ke Taman Negara Pahang Sungai Relau pada tahun 2016 ialah 17,721 orang. Jika Perbadanan Taman Negara menyasarkan pertambahan jumlah pelawat sebanyak 10% menjelang tahun 2018, hitung jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020 sekiranya kadar pertambahan pelawat dari tahun 2018 ke tahun 2020 adalah sama dengan pertambahan pelawat dari tahun 2016 ke tahun 2018. Jadi soalan ni susah sikit sebab kita kena faham apa benda maklumat dia bagi tu kan. Jadi apa yang dia bagi kat kamu dulu? Maklumat apa yang dia bagi kat kamu? Maklumat apa kita nak buat keluar dulu? Yang 17,721 ni apa? Q1. Q kita kan? Jadi Q1 ke? Sebab yang ni 2016. Kosong. Lepas tu dia kata selagi ada peningkatan peningkatan 10% ni kan? Jadi kita tulis dulu lah, tak apalah. 2016 ni 17,721. Lepas tu jika Perbadanan Taman Negara menyasarkan pertambahan jumlah pelawat sebanyak 10% menjelang tahun 2018. Jadi yang ni dia nak bagi kamu indeks lah ni. Kalau kita buat I 2018 over 2016, dia sama dengan apa? Sama dengan apa? 2018 110. 2018 berasaskan 2016, yang ni sebab penambahan 10%, hanya indeks dia akan jadi 110 sebab kita anggap yang 2016 tu 100. Boleh? Lepas tu dia kata hitung jangkaan pelawat pada tahun 2020. Sekiranya kadar pertambahan pelawat dari tahun 2018 ke tahun 2020 adalah sama dengan pertambahan pelawat 2016 ke 2018. Yang ni dia bagi kamu I apa ni 2020-2018 ni. I 2020 berasaskan 2018 kan? Yang ni berapa? Dia kata sama kan? Maksudnya berapa? 100 juga. 110. Betul? 110 juga kan? Sebab dia kata dua orang ni sama kan? Okay, lepas tu sekarang ni dia nak apa? Dia nak jangkaan pelawat pada tahun 2020. Maknanya katakan yang ni lah, dia nak Q1 yang ni. Q1 yang ni berapa? Okey, jadi apa yang kita boleh guna untuk dapatkan Q1 ni? Kita kena dapatkan apa dulu? Kamu sekarang dah ada, yang ni betul lah kamu kata tadi Q kosong kan? Sebab kita ada 2018 berasaskan 2016 dapat 110. Maknanya kita dah ada Q kosong kita. Lepas tu macam mana kita nak guna maklumat kat atas ni supaya kita boleh jawab soalan di Q1 kat bawah ni. Kita kena macam nak guna yang atas ni untuk cari apa? Kena cari 2018. Betul, kita kena cari Q1 kita kan, Q 2018 kan. Jadi Q 2018 tu macam mana nak kira? Kita bubuh dia. Q1 over dengan per dengan berapa? 17721. 17721 darab dengan 110. sama dengan 110. 110. Okey, kamu akan dapat Q1 tu, maknanya Q 2018. Berapa kamu dapat yang tu? Dapat berapa? 19493. 19493. 19,493. Sorry lah kalau kamu tak nampak. Kena ambil ke point 1 cikgu? Ada point 1 ke? Tak apalah sebab yang ni bilangan pelawat, betul? Jadi kalau bilangan pelawat tak logik lah kita ambil dia ada perpuluhan. Jadi kita ambil dia nombor bulat. Okay.
Alright, jadi sekarang ni macam mana kita nak dapat Q1 bawah ni? Macam nak masuk dalam formula? Q1. Q1, Q2020 kita kan? Q20 bahagi dengan 19,493. 493 darab dengan 100. 100 sama dengan 110. 110. 110 sekali lagi. Jadi berapa jawapan dia ni? 21,442. Betul, 21,442 orang. Boleh lah, betul lah. Jadi yang ni kita baca soalan, kita tulis dulu semua maklumat dia bagi. Kalau kita tak tahu Q1 ke Q0, kita tulis indeks dia dulu baru kita nampak. Lepas tu kita selesaikanlah masalah dia bagi ni. Betul, jawapan dia 21,442. Lepas tu dia buat refleksi. Tak apa refleksi ni macam dia nak check balik kiraan dia kan. Okay. Yang ni apa? Inquiry. Okay, kita skip. Alright, jadi yang ni latihan 10.2. Nak bagi kamu latihan yang ni ada 2 biji je. Lepas tu latihan intensif ni ada 5 biji. Yang mana satu kamu nak buat? Cik, satu kamu nak buat. Satu kamu buat, kita buat ni lah lati diri 10.2 ni. Lepas tu yang ni kamu buat sebagai homework kamu, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Yang mana cikgu? Yang latihan intensif ni kamu buat sebagai homework kamu. Okay. Boleh lah. Jadi kalau ada masalah kamu tanya cikgu dah. Okay, mari kita selesaikan soalan ni 2 orang. Yang atas ni cikgu bagi kat Amira. Bawah ni cikgu bagi kat siapa? Huda cikgu, Huda. Huda? Boleh Huda. Cikgu tak tahu susah ke senang. Tak check pun. Okay, cikgu bagi nombor 1 tu kat Amira, nombor 2 tu kat Huda. Okay, Meh try buat nombor 1 tu. Kecilkan skrin cikgu. Okay. Amira, ready dah? Ya. Okay. Jadual menunjukkan indeks harga bagi keperluan dapur tahun 2015 dan tahun 2020 berasaskan tahun 2010. Okey, lepas tu dia bagi kamu dalam table ni kan. Cari indeks harga bagi keperluan dapur tersebut pada tahun 2020 berasaskan 2015. Ini cikgu rasa simple je kot. Meh, saya nak buat. Indeks 2015 per 2010 sama dengan 125. 10 sama dengan 125. Lepas tu? Lepas tu I 2020 per 2010 sama dengan 140. Okay. Jadi dia suruh cari apa? I 2020 per 2015. Okay, jadi kita kena darab apa dengan apa? I 2015. 15 dulu? 2020 kat atas, jadi kita sebut yang siapa yang kena duduk kat atas. 2020 per Apa? Putus kah? 125. Putus suara. Okay, Zat. 220 per 210 darab dengan 100. 2010 per dengan 2015 kan? 2010 ni kena kat atas kan? Lepas tu darab dengan 100. Okay, jadi kita masukkan nombor dia. 140. 140 darab dengan 125. 125 tu kena songsangkan tak? Ya. Kena. 1 ber 125. 125 darab dengan 100. Okey, jadi berapa dapat jawapan dia? Sama dengan 112. 112. Jawapan dia betul 112. Okey, selesai. Senang je, macam sama je macam tadi. Okey. Jadi Huda, nombor 2. Okey, nak cikgu baca dulu soalan ni. Bayaran premium insurans bagi satu syarikat pada tahun 2016 meningkat sebanyak 5% berbanding tahun 2011.
Pada tahun 2018, bayaran premium tersebut meningkat sekali lagi sebanyak 10% berbanding tahun 2011. Cari indeks bayaran premium insurans pada tahun 2018 berbanding tahun 2016. Okey, maklumat apa yang dibagi first kali? I 2016 per 2011 sama dengan 105. Okey, 105. Betul, meningkat. Lepas tu? I 2018 per 2011 sama dengan 110. 2011 sama dengan 110. Okey, betul. Lepas tu dia cari I Hai, 2018 per 2016. per 2016. Okey, jadi yang ni kita akan darab silang kan? Jadi kita darab siapa dengan siapa? 2011 per 2016. 2011 per 2016. Okey, kamu boyang tu dulu. Darab dengan 2018 per 2011. okey. Gantikan dengan nombor. Darab 100. Gantikan nombor 1 per 105. 1 per 105. 10 darab 100. 110 lepas tu darab 100. Okey, berapa jawapan dia dapat? 104.76. Okey. Okey, betul. Okey. Betul lah. Okey. Pandai dah semua? Pandai? Faham dah? Okey. Jadi pukul berapa dah ni? Pukul 11. Cikgu ajar kamu sikit lagi boleh yang bawah ni, no? Sebab nanti next class nanti kita akan buat soalan bentuk SPM. Kamu jangan risau walaupun cikgu ajar benda baru tapi benda ni tetap senang. No? Okey. Jadi kita nak masuk indeks perubahan. Okay, jadi dalam bahasa Inggeris indeks perubahan ni kita panggil dia sebagai composite index. Jadi dia macam mana cikgu nak bagi kamu situasi. Okay. Indeks perubahan. Composite index ni. Mula simbol dia dulu. Kalau indeks tadi simbol dia I kan. Jadi kalau indeks perubahan simbol dia I, lepas tu kita bubuh bar kat atas. Jadi simbol dia I bar kita panggil. I bar. Okay, jadi dia bagi kamu situasi macam ni. Okay. Jadi katakan kamu ni buka kedai kek. Boleh? Jadi dalam kek kamu kata kamu nak buat kek butter. Dalam kek tu bahan dia mentega, gula, tepung gandum, telur. Ada 3 barang, ada 4 barang ni kan. Jadi tiap-tiap barang ni dia mesti ada indeks harga dia yang masing-masing. Contohnya kat kedai tahun 2019 banding tahun 2020. 2019 banding 2018 ni harga mentega ni meningkat macam tu kan. Meningkat sebanyak 20%. Yang ni dia tulis apa 30%. Yang ni sekejap cikgu tengok peratus tu. Jadi meningkat sebanyak 20%. Gula pun meningkat. Tepung pun meningkat. Telur pun meningkat. Jadi kamu nak buat dia jadi satu kek kan. Jadi bila kata harga tu meningkat, bila kita nak jual kek tu pada tahun 2019 tu, kita nak kena tahu berapa banyak harga yang kita kena letak yang adil lah. Kita takkanlah kita nak mentega tu meningkat 30%. Jadi harga kek pun meningkat 30%. Boleh ke kita buat macam tu? Tak boleh kan? Tak adil kan? Jadi kalau kata kita nak tengok berapa harga kek, yang bila kita cakap pasal harga kek tu, yang tu kita tengah cakap pasal indeks perubahan kita. Maknanya bila kita ambil kira bahan-bahan yang kecil-kecil tu untuk kita tentukan berapa keseluruhan harga yang meningkat untuk kita punya produk hasil tu. Jadi indeks perubahan ni kita nak tengok harga produk kita, harga akhir kita. Kita tulis harga produk dulu. Ataupun kita punya indeks produk lah, indeks produk. Untuk menentukan harga produk indeks produk. Okey, jadi yang peratus yang diletak tepi ni adalah banyak mana bahan tu yang kita guna untuk kita buat kek tu. Jadi sebab dia kek butter, jadi bahan yang kita guna tu butter dia banyak lah. Jadi kalau kata harga butter tu meningkat, dia akan menyebabkan harga kek kita tu jadi dia banyak peratus, lagi besar peratus dia lagi banyak dia mempengaruhi harga produk akhir ni kan. Jadi yang ni kita panggil sebagai pemberat dia kat ujung ni.
Ya, pemberat tu ratio tiap-tiap bahan yang untuk hasilkan produk kita tu. Jadi yang ni kita panggil dia pemberat. Jadi untuk buat kek kita perlu 30% mentega. Untuk buat lepas tu kita perlu gula 15%, tepung gandum 50% dan telur 5%. Nah, jadi yang ni bahan-bahan dia. Jadi bila kita nak cari harga kek tu kita kena kirakan indeks kubahan dia. Ni indeks kubahan kek tu kita akan dapat bila kita buat macam ni. Jadi yang ni cara untuk dapat I-bar kamu untuk kek tu. Tahun apa tadi? 2019 berdasarkan 2018 kan. Jadi I-bar 2019 berasaskan 2018 sama dengan indeks tiap-tiap bahan tu darab dengan pemberat dia. Maknanya kek tadi 120 darab dengan 30 campur dengan 127 darab 15 campur 108 darab 50 campur 107 darab dengan 5 bahagi dengan jumlah pemberat kamu. Jadi kita boleh dapat satu apa yang kita panggil ni, satu nilai lah. Nah, yang kita dah ambil kira dah tiap-tiap satu bahan ni perlu banyak ni. Jadi apa yang jadi kat harga produk akhir kita punya kek kita. Jadi kita dapati bila kita kira, yang ni jumlah pemberat. Bila kita kira semua ni kita dapat jawapan 114.4. Maksudnya apa 114.4 ni? Macam mana kita nak guna indeks kubahan kita? Apa maksud 114.4? Siapa tahu? Apa maksudnya? Indeks kubahan. Betul. Jadi kalau kata kita nak jadi kalau kita nak jual kek untuk tahun 2019, kita kena tingkatkan harga dia sebanyak 14.4% baru kita tak mengalami kerugian. Boleh? Jadi yang ni kegunaan indeks kubahan kamu. Boleh faham tak? Jadi yang ni jumlah pemberat. Kat bawah ni dia ada tulis formula dia. Jadi formula ni diberilah dalam exam. Okay, jadi ini cara kita tulis dalam matematik ya. I bar sama dengan jumlah, jadi yang ni simbol sigma ni maksud dia jumlah indeks tiap-tiap bahan darab dengan pemberat dia. Pemberat tu dalam bahasa Inggeris tu weightage, jadi simbol dia W. Maknanya kamu kena darab IW tu dulu tambah, kalau kata ada 4 bahan, I1W1 campur I2W2. Bila kita kata sigma ni maknanya kita campurkan tiap-tiap I darab dengan W. Jadi jumlah I darab dengan W per dengan jumlah pemberat kamu. Ya, jadi yang ni formula untuk indeks kubahan. Alright, mari kita tengok contoh. Okey. Jadi indeks harga 1 kilogram bagi 3 jenis buah-buahan yang dijual di sebuah gerai pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 masing-masing ialah 175, 120 dan 160. Cari indeks kubahan bagi buah-buahan tersebut pada tahun 2018 berasaskan 2010. Jadi untuk soalannya ni sebab dia tengah cakap pasal jualan buah kan. Jadi bila kita jual buah, kita tak ada ratio apa-apa kan. Produk dia maknanya banyak mana buah yang dia jual. Kan indeks kubahan gabungan buah-buah tu yang tu dia punya produk dia. Apa yang cikgu kan sudah tinggal 10 minit lagi. Ni indeks kubahan yang kamu nak cari ni sekarang harga 1 kilogram bagi campuran 3 buah ni kan. Jadi kalau kata kita campur 3 buah, kita anggap bahawa ratio dia samalah untuk tiap-tiap buah tu. Jadi kalau ratio tu sama maknanya buah apple tu 1, buah oren tu 1, lepas tu buah anggur tu 1 ratio dia. Boleh? Jadi yang ni dia bagi kamu contoh soalan yang dia tak bagi kamu pemberat. Bila dia tak bagi kamu pemberat, kamu anggap bahawa tiap-tiap satu bahan tu kita pakai sama banyak. Okay, jadi bila kita nak cari indeks kubahan, jadi macam mana? Macam mana kita nak tulis indeks kubahan dia? Kalau pemberat kita semua 1, cuba isikan dalam formula. Tingkat atas kita isi apa? 175. 175. Darab 1 kan? Kalau nak tulis 1 campur dengan 120 darab 1. 120 darab 1 campur dengan 160 darab
1. 190 darab 1 per berapa? 3. 3. 3. Yang ni jumlah pemberat kamu 3. Jadi berapa kamu dapat jawapan dia? Berapa dapat jawapan dia? 151.67. 151.6. Okey, 151.67. Betul lah ni jawapan dia. Jadi ingatlah kalau dia tak bagi pemberat, kamu anggap tiap-tiap satu tu kita guna sama banyak. Jadi pemberat tiap-tiap tu satu. Nah, okey. Ni jawapan dia betul. Alright. Mari kita tengok soalan yang kedua. Yang ni dia bagikan pemberat. Okey. Di jadual di bawah menunjukkan indeks perbelanjaan utility sebuah kilang pada tahun 2017. Berasaskan tahun 2011, carta pie menunjukkan peratus penggunaannya dalam sebulan. Jadi utility tu bil kan. Jadi dia ada bil air, bil elektrik dengan bahan api yang masing-masing ada indeks masing-masing kan. Lepas tu dia suruh cari indeks perubahan tahun 2017 berasaskan 2011. Alright, jadi macam mana nak jawab ni? Jadi I bar dia tulis. I bar 2017 berasaskan 2011 sama dengan apa? Satu 135 darab 17. 135 darab 17 campur dengan 140 darab 58. darab 58 campur dengan Campur 125 darab 25. okey, bahagi dengan 100. 100. Alright, jadi kita tekan kalkulator kita. Dapat jawapan apa? Satu 135.4. 135.4. Nampak nak senang je nah. Jadi kalau dia bagi dalam bentuk carta pie, dia per 100% lah. Okay, alright. Jadi yang tu jawapan dia 135.4. Okay, mari kita buat soalan latih diri 10.3 ni. Lepas tu kita tengok bawah tu. Siapa yang tak kena lagi? Cikgu bagi kat Nurin satu. Lepas tu cikgu bagi kat Syafiqah satu. Syafiqah belum lagi kan? Okay, mari kita jawab soalan. Okay, Nurin. Kuih nekbat ni. Okay. Ready dah? Mana Nurin? Cikgu. Okay, cikgu bacakan soalan untuk kamu. Okay, indeks harga bagi kuih tradisional seperti kuih nekbat, kuih nagasari dan kuih sarabai pada tahun 2020 berasaskan 2015 masing-masing adalah 105, 112 dan 98. Cari indeks perubahan bagi ketiga-tiga kuih tradisional tersebut pada tahun 2020 berasaskan 2015 dan tafsirkan nilai yang diperolehi. Okey, jadi beritahu cikgu nak tulis apa ni? I bar sama dengan I bar apa bahagi apa? 2020 bahagi 2015. Alright, sama dengan apa? Sama dengan 105. 105. 105 kena darab apa? 1. 1, okey. Campur dengan? Campur 112 darab 1. Campur? Campur 98 kali 1. Okey. Per dengan 3. Okey, jadi berapa dapat jawapan dia? Rm105. 105, okey betul. Senang saja nah. Jadi dia tak cakap pemberat, jadi pemberat dia 1 sebab kuih-kuih kan. Jadi kita punya pemberat tu 1. Okey, nombor 2 Syafiqah. Syafiqah, cepat. Mana Syafiqah? Ada lagi tak? Tadi ada? Ada. Ada. Okey, mari kita jawab soalan ni. Cikgu bacakan. Carta palang di sebelah menunjukkan mata kredit bagi 3 subjek di sebuah college
Diberi indeks kemasukan murid mengikut subjek kimia, ekonomi dan sains pada tahun 2019 berasaskan 2015 masing-masing adalah 136 M dan 108. Ada satu indeks dia tak bagi. Cari nilai M jika indeks gubahan bagi ketiga-tiga subjek 2019 berdasarkan 2015 adalah 120. Okey, jadi macam mana kita nak cari nilai M tu Syafiqah? Isi dulu maklumat dia bagi. Apa maklumat dia bagi? Indeks gubahan 2019 per 2015 sama dengan 120. Okey. Okey, jadi indeks gubahan ni kita nak masukkan apa? Per apa? Kita masukkan kat sini. Kimia 136. Kimia 136 kan? 136 pemberat dia berapa? 3. Okey, 3 campur dengan M M darab 2. 2 campur dengan 108 darab 3. 3 bagi dengan 8. Alright. Cuba Syafiqah kira berapa dapat M. Boleh tak? Kira kan? Cikgu tunggu. Ini kita boleh selesai. Cikgu, Ya. tambah 136 darab 3 dengan 108 darab 3 tu Yes, kalau nombor kita boleh tambah tapi M ni kita kena tak boleh tambah dengan dia. Jadi 408 campur 324 dapat berapa? 732. 732 campur 2M per 8 sama dengan 120 tu. Okey, jadi first kali kita akan pindahkan siapa? 8. Okey, bila kita pindah dia akan jadi darab ke bahagi dengan 120? Darab. Okey, jadi dia jadi berapa? 960. Okey. Sekarang ni kita buat apa? Pindahkan 732. Alright, Tolak. jadi dia akan jadi tolak kan? Jadi 960 tolak dengan 732 dapat berapa? 228. 228. Okey, last kali. 228 bahagi 2. Okey, jadi dapat berapa?